Hai semua murid, selamat kembali ke kelas Geografi Cikgu Tan. Pada minggu lepas, kita telah belajar Geografi tingkatan 2, bab 4, Cuaca dan Iklim di Malaysia. Pada minggu ini, kita nak sambungkan bab ini, tetapi kita nak lihat 4.3 dan 4.4. Marilah kita belajar 4.3 iaitu kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Kesan yang pertama ialah kesan rumah hijau. Apakah kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau ialah fenomena peningkatan suhu bumi akibat banyak haba terperangkap dalam atmosfera bumi. Baik, cikgu tunjukkan. Baik, ini katakan ialah permukaan bumi kita. Sekarang dia mengalami peningkatan suhu bumi. Mengapa? Kerana di lapisan atmosfera kita ini terdapatnya banyak haba terperangkap di sini. Banyak haba terperangkap di lapisan atmosfera. Jadi telah menyebabkan peningkatan suhu bumi kita. Itulah kesan rumah hijau. Baik, sekarang kita lihat mengapa kesan rumah hijau ini boleh berlaku. Okey, kita lihat. Ini adalah matahari. Sebenarnya semasa permukaan bumi menerima haba daripada pancaran matahari, sebahagian haba itu akan dipantulkan semula ke angkasa lepas. Dan sebahagian haba akan diperangkap oleh gas rumah hijau dan dipantulkan balik ke bumi. Apakah itu gas rumah hijau? Gas rumah hijau ini dia terdiri daripada karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon atau biasa kita mengenalinya dengan CFC, bukan KFC ya pelajar, CFC. Dan nitrous oksida. Apakah fungsi gas rumah hijau ini? Fungsinya ialah untuk memerangkap ataupun mengekalkan suhu bumi. Jadi kita cuba lihat balik sini. Okey, jadi kamu lihat haba daripada pancaran matahari ini semasa dia nak dipantulkan ke angkasa lepas, sebahagiannya telah diperangkap, macam ditangkap oleh gas rumah hijau dan dipantulkan balik ke bumi. Jika tanpa gas rumah hijau ini, pelajar kamu cuba bayangkan, jika tanpa gas rumah hijau, macam mana dengan bumi kita ini? Jika semua haba dipantulkan semula ke angkasa lepas, kita akan berasa sejuk. Betul tak? Mungkin kita akan berasa sejuk kerana semua haba dipantulkan. Jadi nasib baik ada gas rumah hijau. Jadi dia telah pantulkan balik ke bumi sebahagian haba. Tetapi malangnya, mengapa? Apa yang berlaku? Kegiatan manusia ini telah meningkatkan pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera. Kita telah melepaskan banyak gas rumah hijau. Jadi menyebabkan gas rumah hijau ini bertambah. Apakah kesan jika gas rumah hijau bertambah? Gas rumah hijau bertambah akan menyebabkan haba yang terperangkap oleh gas rumah hijau juga akan bertambah banyak. Jadi haba di permukaan bumi ini akan bertambah banyak. Gas rumah hijau banyak, maka haba yang diperangkap juga banyak. Jadi kita lihat balik ke sini. Dia kata sebahagian haba diperangkap oleh gas rumah hijau, betul tak? Dan dipantulkan balik ke bumi.
Jadi sekarang gas rumah hijau kita bertambah. Maka haba yang dipantulkan juga bertambah. Oh, tengok sudah jadi merah. Maksudnya apa? Maksudnya suhu bumi meningkat. Jadi kita akan rasa panas. Jika kesan rumah hijau berlaku, maka suhu bumi akan meningkat. Baiklah, sekarang kita lihat apakah punca-punca peningkatan pelepasan gas-gas rumah hijau ke atmosfera. Apa yang melepaskan gas rumah hijau oleh kegiatan manusia ni? Baik, kita lihat yang pertama. Apa yang berlaku ini? Pembakaran hutan. Lagi? Kegiatan pembalakan. Pembakaran sisa pertanian. Pelupusan sampah. Dan apa yang ni? Pembakaran bahan api fosil di kilang. Ataupun dari kenderaan. Bahan api fosil ni boleh merujuk kepada petroleum dan arang batu. Okey, sekarang kita lihat kesan yang kedua yang dibawa oleh kegiatan manusia, iaitu pulau haba. Apakah itu pulau haba? Pelajar pernah dengar tak? Baik, kita lihat. Pulau haba adalah satu fenomena suhu kawasan tepung bina, iaitu padat, di dalam bandar lebih panas daripada kawasan di sekitarnya. Faham tak pelajar? Baik, cikgu tunjukkan gambar rajahnya. Baik, di bandar ini terdapatnya kawasan tepu bina. Apa maksud tepu bina? Kamu lihat bangunan itu dibina dengan padat. Betul tak? Dibina dengan padat di dalam bandar sampai macam tak boleh bernafas ni. Jadi kawasan di bandar ini lebih panas. Okey, dia lebih panas daripada kawasan yang di sekitarnya. Kawasan di sekitarnya contoh ialah pinggir bandar ataupun luar bandar. Jadi jika katakan bandar itu ialah 32 darjah Celsius. Maka di pinggir bandar, luar bandar mungkin suhunya hanya 27 darjah Celsius. Suhunya lebih rendah daripada bandar. Jadi kita ibadatkan bandar itu adalah pulau haba. Satu pulau yang penuh dengan haba. Maksudnya satu tempat yang sangat panas. Okey, sekiranya bandar itu begitu panas, macam mana dengan penduduk yang tinggal di sana? Keselesaan penduduk di bandar itu juga terjejas. Mengapa? Kerana keadaan suhu yang tinggi. Jadi jika kita di bandar, kita akan berasa sangat panas berbanding dengan sekiranya kita pergi ke luar bandar. Baiklah, sekarang kita lihat apakah punca fenomena pulau haba. Mengapa bandar lebih panas? Yang pertama, kerana terdapatnya bangunan konkrit. Bangunan konkrit dan apa ini? Permukaan berturap. Bangunan konkrit dan permukaan berturap ini dia pandai menyerap dan juga menyimpan bahan matahari. Pernah tak pelajar jika kamu tanpa pakai kasut dan kamu cuba berjalan di permukaan berturap ini pada tengah hari atau petang? Sangat panas, betul tak? Kerana dia pandai menyerap dan juga menyimpankan bahan matahari. Jadi, bahan konkrit dan simen, besi dan batu bata, dia mempunyai keupayaan menyerap haba yang tinggi. Seterusnya adalah kekurangan tumbuh-tumbuhan. Biasanya jika di bandar, jarang kita boleh nampak tumbuh-tumbuhan yang banyak. Okay?
Jadi dengan kekurangan tumbuh-tumbuhan, maka proses perpuluhan juga kurang berlaku bagi menyederhanakan suhu yang terdapat di sana. Jadi bandar akan lebih panas daripada luar bandar yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Baik, jadi ini ialah 3 puncanya. Lagi ada apa? Apa yang ada di sini? Kesesakan jalan raya. Kesesakan jalan raya ini dia akan meningkatkan pelepasan asap. Asap dan juga haba yang tinggi. Di bandar, biasanya masalah kesesakan jalan raya selalunya berlaku. Jadi dia telah meningkatkan pelepasan asap dan juga haba. Okey, selain daripada itu, debu dan habuk daripada kilang dan juga kenderaan juga banyak memerangkap haba. Jadi di sini terdapatnya 5 punca fenomena pulau haba. Baik, seterusnya kita lihat kesan yang ketiga, iaitu hujan asid. Baik, apa itu hujan asid? Hujan asid ialah hujan yang mengandungi kandungan asid lemah dengan nilai pH kurang daripada 5.6. Apa tu nilai pH? Kita cuba lihat. Baik, ini adalah skala pH. Sekiranya nilai pH-nya adalah di 7, maka dia adalah neutral. Jika dia kurang daripada 7, dikatakan dia berasid. Jika lebih daripada 7, ialah beralkali. Jadi, hujan asid ini adalah hujan yang mengandungi kandungan asid lemah. Itu dengan nilai pH kurang daripada 5.6 di sini. Kurang daripada 5.6 itu ialah asid rendah kan di sini tunjukkan, iaitu asid lemah. Jadi kita kata hujan ini ialah hujan asid. Hujan asid berlaku apabila udara di sesuatu kawasan tercemar dengan teruk, terutamanya di kawasan perindustrian. Kawasan perindustrian adalah kawasan perkilangan. Jadi mereka telah mengeluarkan atau melepaskan banyak asap dan juga mencemarkan udara di kawasan tersebut. Jadi hujan asid selalunya berlaku di kawasan perindustrian. Baik, sekarang kita lihat proses pembentukan hujan asid. Pembakaran bahan api fosil seperti arang batu dan juga petroleum dari kilang, stesen jana kuasa dan juga kenderaan telah melepaskan sulfur dioksida, karbon dioksida dan nitrogen oksida ke mana? Ke lapisan atmosfera. Jadi semasa gas-gas ini dia naik ke atas lapisan atmosfera, dia akan terlarut dalam wap air dan menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrik, iaitu asid lemah di sini. Jadi wap air yang mengandungi asid ini dia akan membentuk apa? Akan membentuk awan. Okay? Dan apabila terpeluap, hujan itu akan turun sebagai hujan asid. Ini adalah proses pembentukan hujan asid. Baik, kesan-kesan hujan asid. Yang pertama ialah memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Mengapa? Kerana tanahnya berasid dan juga sudah tidak subur untuk kita menanam. Yang kedua ialah melunturkan cat dan menghakis dinding bangunan. Jadi kita boleh lihat bangunan yang terdapat di kawasan perindustrian, catnya adalah lebih senang luntur daripada bangunan yang terdapat di tempat yang lain.
Kerana hujan asid ini dia lebih serius di kawasan perindustrian. Baik, yang ketiga adalah dia mengancam kesihatan manusia. Iaitu mungkin kita akan dapat penyakit kulit jika terkena dengan hujan asid dan juga akan berasa pedih mata. Okey, yang keempat adalah hujan asid ini akan menjejaskan kualiti air. Mengapa? Kerana hujan asid akan meningkatkan nilai keasidan air. Jika air itu nilai asidnya bertambah, maka dia sesuai lagi tak untuk hidupan air? Tentunya tidak. Jadi kita mungkin akan mengalami kepupusan hidupan akuatik. Baiklah, kesan yang terakhir adalah jerebu. Apa itu jerebu? Iaitu satu fenomena yang disebabkan oleh debu, habuk, asap dan lain-lain zarah halus yang tidak nampak oleh mata kasar kita. Dia terampai di atmosfera ini dalam kepekatan yang tinggi. Maksudnya dengan sangat tebal ataupun banyak. Jadi akan berlakunya jerebu. Punca-punca jerebu ialah letusan gunung berapi yang berlaku di negara jiran kita, iaitu negara Indonesia. Yang kedua ialah pembakaran hutan. Yang ketiga adalah pembakaran terbuka. Contohnya sampah sarap dan juga sisa tumbuhan. Yang keempat adalah pembakaran bahan api fosil. Sama ada dari kilang ataupun dari kenderaan. Jadi inilah punca-punca yang boleh menyebabkan jerebu berlaku. Apakah kesan-kesan jerebu? Yang pertama, dia boleh mengurangkan jarak penglihatan. Jadi, semasa jerebu berlaku, sekiranya kita membawa kereta, jarak penglihatan kita adalah terhad. Kita tak boleh nampak ke jauh. Sama juga untuk kapal terbang, juga sangat bahaya sebenarnya semasa jerebu berlaku. Okey. Yang kedua, mengganggu pertumbuhan tanaman. Jerebu dia akan menyebabkan kadar kemasukan cahaya matahari ke permukaan bumi itu berkurang. Akibatnya, proses fotosintesis dan tumbesaran tumbuhan juga terganggu. Yang ketiga, masalah kesihatan. Kulit akan terasa gatal-gatal. Mata akan terasa pedih dan berair. Semasa jerebu itu, mungkin kita akan terasa sakit dada ke ataupun sukar untuk bernafas. Mengapa? Kerana saiz partikel yang halus ini, dia boleh masuk jauh ke dalam paru-paru kita. Jadi boleh memburukkan lagi penyakit paru-paru menyebabkan serangan asma. Yang keempat, menjejaskan aktiviti pengangkutan. Baik, jadi ini adalah lumusannya 4.3 kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia, iaitu adanya kesan rumah hijau, pulau haba, hujan asid, jerebu. Baik, semua fenomena ini dia boleh berlaku adalah disebabkan oleh apa? Oleh kegiatan manusia. Baik, 4.4 perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Iaitu terdapatnya fenomena El Nino dan fenomena La Nina. Fenomena El Nino dia berkaitan dengan peningkatan suhu. Semasa fenomena El Nino, kita akan berasa sangat panas. Info tambahan, El Nino boleh menyebabkan berlakunya peningkatan suhu antara 0.5 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius berbanding dengan keadaan biasa. Jadi suhu meningkat.
Manakala fenomena La Nina adalah berkaitan dengan penurunan suhu. Info tambahan, biasanya semasa fenomena La Nina, jumlah hujan yang turun akan meningkat sehingga berlaku banjir. Jadi inilah fenomena La Nina. Okay? Baik, sekarang kita lihat satu demi satu. Okay, kita lihat fenomena El Nino dulu. Apa itu fenomena El Nino? Fenomena El Nino ini dia berkaitan dengan pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa. Kita cuba lihat. Sini adalah pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa. Jadi akibat daripada pemanasan suhu ini, dia telah menyebabkan perubahan tekanan udara dan juga pola tiupan angin. Kita cuba lihat sekiranya tidak berlaku fenomena El Nino, apa yang keadaan normalnya? Dalam keadaan normal, permukaan lautan yang sejuk ini. Okey, kamu lihat warna biru kan? Warna biru ialah yang sejuk. Okey, yang di timur lautan Pasifik ini telah menyebabkan tekanan udara tinggi. Jadi dia tulis H di sini. H adalah tekanan udara tinggi. Jika pelajar masih ingat, di video yang sebelum itu, cikgu mengajar anda bahawa udara ataupun angin dia ialah bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Jadi, dalam keadaan normal, angin timuran ini dia akan bertiup dari timur lautan Pasifik ke mana? Ke barat lautan Pasifik. Jadi, dia akan membawa hujan yang lebat ke mana? Ke Asia dan juga ke Australia dan juga Papua New Guinea. Jadi Asia Tenggara itu termasuklah juga Malaysia. Malaysia di sini kan. Jadi dalam keadaan normal, sepatutnya kita adalah menerima hujan. Tetapi, sekiranya fenomena El Nino itu berlaku. Okay? Pemanasan suhu di lautan Pasifik di sini, yang luar biasa ini, telah menyebabkan tekanan udara di sini juga menjadi rendah. Jadi kamu lihat dia yang tulis L. Itu tekanan udara rendah. Okay. Jadi angin timuran telah menjadi lemah. Kerana dia tekanan udara rendah kan, dan diganti oleh angin baratan yang bertiup dari barat lautan Pasifik. Mengapa? Kerana barat lautan Pasifik sekarang tekanan udaranya adalah tinggi. Okey? Jadi dari tinggi ke rendah, iaitu ke timur lautan Pasifik yang tekanan udara rendah. Okey? Maksudnya sekarang udara adalah bergerak dari barat ke timur. Jadi, negara yang di timur lautan Pasifik sini akan mengalami hujan lebat. Walaupun sepatutnya ialah mengalami musim kemarau. Sekarang dia ialah hujan lebat. Macam mana dengan negara yang terdapat di barat lautan Pasifik? Termasuklah negara Malaysia. Dia akan mengalami kemarau ataupun cuaca panas, walaupun sepatutnya adalah menerima hujan lebat. Jadi secara kesimpulannya, semasa fenomena El Nino, Malaysia akan mengalami kemarau ataupun cuaca panas. Baiklah, sekarang kita lihat fenomena La Nina. Apa pula fenomena La Nina? Fenomena La Nina dia berkaitan dengan penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan timur lautan Pasifik yang luar biasa. Okey, iaitu yang ini. Kamu nampak tak yang warna biru tu ini? Itu adalah penurunan suhu di bahagian tengah dan juga
timur lautan Pasifik. Sekarang kita lihat pada keadaan normal. Okey, permukaan lautan yang sejuk di timur lautan Pasifik. Iaitu kamu lihat di sini. Dia ada warna biru kan? Ini adalah permukaan lautan yang sejuk. Dia telah menyebabkan tiupan angin lemah, dari timur ke barat. Dan menyebabkan hujan di sini. Ini ialah semasa keadaan normal. Tetapi semasa La Nina berlaku, maka kamu cuba lihat penurunan suhu permukaan laut yang luar biasa yang terdapat di tengah dan juga di timur lautan Pasifik. Kamu sekarang cuba lihat yang warna biru itu sudah bertambah, betul tak? Tadi hanya sedikit sahaja. Sekarang dia bertambah sejuk di sini. Permukaan lautan yang terdapat di sini. Jadi dia telah membawa tiupan angin kencang dari timur ke barat. Jadi apakah kesannya jika tiupan angin kencang? Dia akan membawakan hujan lebat sehingga berlakunya banjir di kawasan barat lautan Pasifik, termasuk juga Malaysia. Jadi secara ringkasnya di Malaysia, fenomena La Nina akan mengakibatkan pembentukan awan tebal dan membawa hujan lebat kepada negeri yang di pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terutamanya ialah semasa tiupan angin monsun timur laut. Keadaannya akan bertambah serius. Serta kebarangkaliannya akan berlaku banjir besar. Seperti yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 2014 semasa fenomena La Nina berlaku. Jadi rumusannya, fenomena El Nino adalah berkaitan dengan peningkatan suhu dan pengurangan hujan. Dan fenomena La Nina pula ialah hujan lebat yang luar biasa dan juga banjir besar. Baik, itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu berharap video ini dapat membantu anda. Terima kasih dan jangan lupa tekan subscribe sebagai tanda sokong kepada cikgu. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye semua.